kita nak tahulah sejauh mana kita sebagai pengunjung-pengunjung yang ingin melakukan rekreasi sukan air ini faham dan benar-benar cakna tentang keselamatan ketika anda berada ataupun pergi berkelah bersama dengan keluarga. Hari ini kami bawakan perkongsian ini untuk sama-sama kita dalami dan fahami berkenaan dengan keselamatan sukan rekreasi air ini. Baik, kita bersama dengan Penurung Pusurujaya Bomba Muhammadul Ihsan Muhammad Zain, Ketua Cawangan Program Keselamatan Kesedaran Awam, Bahagian Keselamatan Kebakaran Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Terima kasih Tuan bersama kita. Sama. Untuk pagi ini. Tadi kita berikan gambaranlah tentang betapa pentingnya ada kadang ramai orang tapi langsung tak boleh buat apa ya. Pentingnya untuk ada satu kita panggil sebagai ekosistem. Pengusaha yang terlibat, kemudian orang awam, mereka yang berada sebagai pengguna pun perlu ada kemahiran asas. Yang menyelamat. Macam mana Tuan melihat ini satu perkara yang kritikal dan penting lah, sebab walaupun kawasan itu mungkin nampak biasa, orang ramai, dah selalu sangat kita pergi, tapi ada risiko yang berlaku Tuan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fitri, Rina. Okey, untuk dalam kes yang dari segi sukan rekreasi ini, kita boleh panggil dia sebagai riadah. Ada juga orang muda sekarang yang dipanggil sebagai healing. Nak untuk kira bagi ada kepuasan untuk bersukan dan sebagainya. Tapi dalam keadaan untuk bersukan ataupun beriadah berkreasi ini, dia tak tengok dari segi keselamatan. Okey, dari segi keselamatan, apa yang perlu sewaktu kita untuk pergi beriadah dengan bersama keluarga, dan juga apa yang pengusaha itu tawarkan. Yang pertama dari segi pengguna. Pengguna kena tahu, adakah pengusaha itu menawarkan berserta dengan perkhidmatan untuk keselamatan, peralatan keselamatan di air. Contohnya life jacket. Okay, life jacket kena make sure, pastikan life jacket yang dia pakai adalah dengan pakaian yang proper, dengan betul. Kebanyakan pakailah jaket cantik, dengan klip buat air apa semua, tapi di bawah dia tak klip. Itu yang pertama. Yang tu buat syarat tak boleh dia kena buat syarat tak boleh. Ada SOP dia. Ada SOP makan life jacket. Yang kedua berkenaan life jacket tu mesti life jacket yang bukan expired. Ada life jacket dia punya life expired dia kadang-kadang yang dah lusuh. Yang dah lebih umur mencapai lebih pada 10 tahun. Tali sebelah terputus. Tali terputus dan sebagainya. Dia pakai satu klik sahaja dan tak klik di bawah. Life jacket dalam keadaan yang usang boleh menyebabkan risiko kepada pengguna. Dan pada pengusaha juga, pastikan kita sebagai pengusaha untuk menawarkan perkhidmatan kepada pengguna, make sure jugalah kita bertanggungjawab. Adakah peralatan yang seperti yang di hadapan saya juga ni adalah keselamatan yang perlu ada pada setiap pengusaha menawarkan contoh banana boat dan sebagainya. Kalau kita lihat Tuan, sebenarnya apabila kita mengambil ruang dan peluang untuk bercuti bersama dengan keluarga, sudah tentu kita meletakkan kepercayaan kita ataupun kebergantungan terhadap pengusaha. Kita betul-betul faham memang kena pakai life jacket dan sebagainya, dan kita yakin pengusaha ini memberikan antara perkhidmatan yang terbaik dan menjamin keselamatan. Tetapi sebagai seorang pengunjung, pengguna ini, apa yang perlu kita faham tentang keselamatan sewaktu kita nak melakukan sukan rekreasi air? Perkara penting yang kita kena ambil tahu. Sebelum kita ambil tawaran apa-apa perkhidmatan daripada pengusaha tawarkan, yang pertama kita kena pasti dulu keadaan cuaca. Kita boleh dapatkan keadaan cuaca dalam Met Malaysia, dalam GMG, dalam kita punya media sosial elektronik. Dapatkan info dulu berkenaan dengan cuaca di lokasi yang kita nak buat rekreasi. Yang itu paling penting. Jika keadaan itu tidak mengizinkan, janganlah kita pergi. Yang kedua, dapatkan juga berkenaan dengan pengurusan risiko. Pengurusan risiko itu penting. Dalam pengurusan risiko kita ada beberapa perkara yang asas, iaitu berkenaan dengan penilaian hazard. Hazard ini adalah bahaya yang di kawasan kita nak pergi. Yang kedua berkenaan dengan kita nilai risiko tu, adakah risiko tu dalam keadaan yang boleh membahayakan kita dan keluarga kita. Dan juga adalah kawalan risiko. Jadi kita mengimbangi di antara risiko yang ada dengan keselamatan yang di tempat lokasi itu, kita boleh imbang di antara kita boleh kurangkan dari segi berbahayaan kepada kita dan keluarga kita. Bagi pengendali sebuah tempat kan, adakah mungkin perlu kadang-kadang ialah kita nak ambil pekerja ni kadang main ambil je kan. Siapa yang berada bersama dalam bot tu ke, macam mana perlu ada satu mungkin lesen ataupun apa permit ke apa, tetapi perlu pada standard yang tinggi keselamatan tu. Maksud pekerja yang bertugas pun tak boleh sebarangan kan. Memang tepat sekali itu Fitri. Kadang-kadang kita sekarang ni kita tak tahu adakah pengusaha tu dah latih dah anak buah dia. Kerana tak ada apa-apa berkenaan dengan kewajipan diadakan taklimat untuk keselamatan. Tak ada kursus yang dihadir latihan yang perlu hadir untuk pengusaha tu mengendalikan untuk mendapatkan lesen. Lesen dapat mungkin daripada kursus sehari dua yang tidak mencukupi. Bagaimana dia perlu dapatkan lengkap
kalau boleh dapatkan dia punya lesen tu dengan dapatkan penasihat daripada pakar-pakar dari segi untuk keselamatan di air. Kalau ilmu tu bukan sekadar ilmu kepada pengusaha. Pengusaha tu mesti ilmu tu sampaikan kepada pengguna untuk pengguna pun tahu. Lesen dia tu. Qualification tu tak kertas tapi dia tak sampai kepada orang bawahan. Betul. Tuan, menyentuh tentang apa yang Tuan sebut tadi berkenaan dengan pengurusan risiko. Kalau kita lihat kebanyakan pengunjung-pengunjung ni apabila nak melakukan riadah sukan rekreasi ini, kebanyakan daripada mereka sejujurnya macam saya dan Fetrin tak pandai berenang. Jangan. Sebab kadang-kadang kita rasa dengan adanya life jacket itu sudah cukup menjamin keselamatan kita sewaktu berada di air. Tetapi kalau kita tak minta Tuan, kalau risiko ataupun situasi seperti kita lemas dan hanyut, bagi mereka yang mungkin tidak ada ilmu berenang kemahiran ini, bagaimana? Masa untuk upgrade skill kan? Untuk cara kita nak selamatkan diri sewaktu kita lemas. Waktu kita lemas, pertama yang paling penting adalah lemas ataupun semasa kita nak hampir lemas, jangan panik. Jangan panik, kita tarik nafas, depakan tangan. InsyaAllah bila kita tarik nafas, kita tak akan panik dan kita akan berada dalam keadaan tenang. Kita tenang, kita boleh berfikir dengan waras. Dan kita depakan tangan untuk kita terapungkan badan kita untuk sementara waktu. Dan jika ada sesuatu di kawasan-kawasan tersebut, ada yang benda yang boleh kita capai. Contohnya tong ke plastik, whatever, kain-kain yang tebal yang boleh kita jadikan sebagai tempat untuk kita mengapunkan diri untuk sementara waktu. Tapi yang paling juga penting, kita kena direct minta bantuan. Tapi sebelum kita kelemasan tu, kita dah tahu berada dalam air risikonya tinggi. Kita kena adakan ilmu untuk kita belajar macam mana, walaupun asas yang bukan untuk menyelamat orang lain tapi untuk menyelamat diri kita sendiri. Kita tak tahu, mungkin kita naik feri, naik bot, kita tak suka di air tapi kita terpaksa juga naik pengangkutan di air. Mungkin akan berlaku benda-benda yang boleh merisiko nyawa kita dan keluarga kita. Bermaksud kalau kita biasa di sekolah ada latihan kebakaran kan? Ya, betul. Ini maksudnya latihan untuk situasi tenggelam ke apa kena ada jugalah ya? Kena ada. Sebab ada risiko itu memang akan berlaku. Akan berlaku. Kita tak tahu bila masa akan berlaku. That's why kita latih diri kita, paksa diri kita untuk belajar. Macam pihak BOMAS ni ada program bersama masyarakat? Ada. Berkenaan dengan program kesedaran memang kita latih. Berkenaan kita ada satu program dinamakan MKA di bawah Jabatan Kementerian KPKT, dan kita BOMAS adalah sebagai urus dia. Dilantik oleh KPKT untuk handle berkenaan dengan MKA. MKA ini adalah Majlis Keselamatan Aktiviti di Air yang kita ada di bawah WHO. Yang itu memang kita secara kempen kita akan bagi sedar berkenaan dengan bahaya dan bagaimana kita nak mengelakkan jika kita berada di air supaya nyawa dan harta benda kita selamat. Tinjauan Tuan kan secara rambang lah kalau kita tengok pergi mana-mana pun, tahap kalau bagi markah berapa? Tahap kesedaran awam. Takat hari ini. Itu saya boleh ukur lagi lah. Agak-agak lepas dapat A- ke takat ni kalau ikut dari segi statistik kita lah daripada 2018 hingga Mei 2023, jumlah kematian tu dah semakin berkurangan dan kesedaran tu dah semakin bertambah. InsyaAllah kita akan pergiatkan lagi kita punya kempen kesedaran berkenaan dengan keselamatan di air ni. Dan setakat ni kalau markah saya pada TV tu beritahu 10 tu, saya rasa mungkin boleh bagi 7 kot. 7. Ada tingkatan lah juga ya. Ya. Tuan, selain daripada pengusaha pengunjung itu sendiri, pastinya orang ramai yang mungkin berada di lokasi tersebut, bagaimana mungkin cara terbaik untuk mereka membantu sekiranya insiden seperti ini berlaku? Okey, yang pertama, kadang-kadang orang awam ni dia lebih kepada nak viralkan. Yang tu yang saya rasa benda tu tak sepatutnya berlaku lah. Sepatutnya jika kita nampak dia ada dua situation. Pertama, jika kita berada dalam keadaan lemas ataupun hampir lemas, dan jika kita menyaksikan kejadian lemas, pertama kita mesti jerit, minta bantuan kepada orang sekeliling untuk membantu. Mana tahu jika ada sekeliling ada orang yang mahir dan tahu ilmu dari segi menyelamat. Yang kedua, kita kena capailah apa-apa ranting kayu ke tali ke untuk kita membantu mangsa yang dalam kelemasan. Dan yang seterusnya, kita kena mesti kontak bomba lah untuk 999 atau 999 untuk dapatkan bantuan. Kadang-kadang janganlah kita asyik nak ambil video je, nak viralkan, sedangkan mangsa tu memerlukan bantuan. Baik. Itu paling penting ya, Tuan. Ya. Baik, itu antara perkongsian yang saya percaya penting untuk kita dapatkan ilmu dan cakna tentang keselamatan sukan rekreasi air. Kena tahu dulu keadaan cuaca kalau kita nak beriadah. Kena tahu bagaimana pengurusan risiko itu sendiri. Lepas ni kita kena belajar berenang. Itulah, dia kena love jugalah, macam dia kena L, look,
O observe, V visualize, E kena estimate. Wow. Good. Kan? Terima kasih kita nak ucapkan kepada penolong Pesuruhjaya Tuan Muhammadul Ihsan Muhammad Zain, Ketua Cawangan Program Keselamatan Kesedaran Awam Bahagian Keselamatan Kebakaran Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berkongsi dengan kita tentang keselamatan sukan rekreasi. Cabaran semua untuk kita upgrade dirilah. Kalau yang tak boleh berenang tu, inilah masa untuk ambil kelas. Ya, betul. Kita had umur dalam belajar.